Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang sudi untuk sertai kelas webinar Upgrade Solat bersama Al-Fadil Ustaz Ibnu Abdul Bari. Okay, saya Siti Kiftia, admin untuk program ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang permasalahan, boleh direct PM saya di WhatsApp. Okey, sedikit makluman semula kepada tuan-tuan dan puan-puan. Program ini akan berlangsung selama 3 bulan bermula pada hari ini sehingga 20 Ogos 2022 insya-Allah. Okey, kelas ini dijalankan pada setiap hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga 9.30 pagi dan kami akan peruntukkan masa selama 30 minit untuk sesi soal jawab. Okey, selepas selesai sesi kuliah iaitu pada 9.30 pagi, kami akan buka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan. Okay, sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh terus on mic dan tanya kepada Ustaz. Okey, sebentar. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Ustaz Bari. Okay, nama diberi Ustaz Ibnu Abdul Bari bin Ubaidillah, lahir pada 8 Januari 1980, merupakan seorang pengasas dan penasihat syarikat Bi'anah Home Quran. Syarikat tersebut merupakan sebuah platform yang membantu masyarakat Islam menyertai kelas mengaji Al-Quran mengikut kesesuaian dan keselesaan pelajar. Bidang kajian beliau adalah bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Beliau menamakan ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar Kahira di Mesir dalam jurusan pengajian Islam dan bahasa Arab pada tahun 2004. Beliau juga telah menamatkan pengajian Pramaster Drasat Ulia pada bahasa dan sastra Arab di universiti yang sama. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput Al-Fadil Ustaz Ibnu Abdul Bari untuk memulakan kelas pada pagi ini. Terima kasih dan selamat menuntut ilmu. Terima kasih Puan Siti Kiftia. Syukran jazakillah khairan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami, ahli keluarga kami dan zuriat kami, orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami, ahli keluarga kami dan zuriat kami, orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tuan-tuan dan puan-puan serta semua ahli keluarga sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan dalam menuntut ilmu, dalam mencari rezeki, dalam memberikan manfaat bagi semua ahli keluarga. Semoga di pagi hari ini kita boleh dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kefahaman dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang menuntut ilmu. Kerana
Orang yang menuntut ilmu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di jalan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengangkat tinggi darjah orang yang menuntut ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjah orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu dengan beberapa darjah yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di dalam majelis ilmu ini untuk kita bersama-sama mempelajari tentang salat, dan ini adalah kelas intensif salat untuk yang intermediate. Bahagian yang kedua, tentunya sebagian dari yang hadir di dalam majelis ilmu ini, kita telah pun mempelajari banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam salat, banyak perkara-perkara yang mengajarkan kepada kita bersama untuk mempercantik kualiti salat kita, dan banyak perkara-perkara yang telah kita pelajari pada asas salat yang kita pelajari dalam tempoh masa 3 bulan masa itu, untuk kita bersama-sama memperbaiki kualiti kekhusyuan kita di dalam salat yang kita tunaikan dalam keseharian. Apa yang kita fokuskan pada kelas yang asas hari itu adalah berkaitan dengan hukum hakam salat itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan salat fardu. Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah solat yang kita lakukan dalam keseharian kita, solat-solat sunnah, solat-solat berjamaah, dan juga solat ketika kita bermusafir. Sebelum kita masuk kepada apa yang kita cuba untuk pelajari di dalam majelis ilmu ini, perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui bahwa apa yang akan kita pelajari pada hakikatnya boleh kita jumpai dalam buku-buku yang dah ditulis oleh ulama-ulama dahulu. Boleh kita jumpai apa yang akan kita pelajari nanti pada apa yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Apa yang kita pelajari boleh kita baca, kita pelajari dalam apa yang disusun oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Asyarah Al-Kabir. Boleh kita jumpai di dalam apa yang disusun oleh Al-Imam Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan. Boleh kita jumpai dalam apa yang disusun oleh Al-Imam Ibn Rif'ah. Banyak ulama-ulama yang dah menyusun apa yang kita akan perincikan dan apa yang akan kita pelajari di dalam majlis ilmu kita dalam tempo masa 3 bulan ini. Tetapi tentunya yang menjadi kemuskilan utama bagi kita untuk mempelajari kitab-kitab tersebut adalah semua kitab-kitab itu ditulis dalam buku yang mungkin susah untuk kita memahaminya. Semua ditulis dalam bahasa Arab dan ianya tersusun mengikut kepada penyusunan yang mudah untuk difahami oleh ulama-ulama yang hidup pada masa itu. Sekarang kita cuba untuk sederhanakan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka susun untuk kita boleh hidangkan, untuk boleh kita jamu kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam bentuk yang mudah untuk kita fahami, dalam bentuk mudah untuk kita pelajari, dan yang paling penting adalah mudah untuk kita amalkan. Kita mudah untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama dahulu yang mereka susunkan kepada kita, sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan solat yang diwariskan dari Nabi SAW dalam riwayat-riwayat sunnah dan riwayat-riwayat hadis-hadis yang mereka sampaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk, kita tengok pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat tarafayn nahar, pada 2 bahagian siang, itu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa zulafan minal lail, dan juga dirikanlah salat pada waktu malam. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya segala perbuatan baik boleh menghapus segala dosa.
segala perbuatan baik, di mana salat di antara perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Dan salat adalah perbuatan baik yang boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang tak pernah buat dosa? Siapa di antara kita yang tak pernah buat kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama ada kita lakukan dengan sengaja ataupun kita lakukan tanpa sengaja. Kita semua tahu, kita semua sedar, kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menghapus kesalahan-kesalahan itu? Bagaimana kita menghapus dosa-dosa yang kita telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk hapuskan agar Allah Subhanahu wa taala ampuni, tutup dosa-dosa itu adalah dengan mendirikan salat. Wa aqimis shalah. Tentunya salat fardu adalah salat yang paling utama. Salat fardu adalah salat yang akan pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Tapi jika pada salat fardu yang kita tunaikan, jika pada salat-salat wajib yang kita tunaikan ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, maka Rasulullah SAW ajarkan kepada kita banyak perkara-perkara yang boleh menyempurnakan salat-salat fardu. Salat berjamaah boleh menyempurnakan pahala salat fardu kita. Salat-salat sunnah, salat-salat nafilah boleh menyempurnakan salat-salat fardu yang kita tunaikan. Dan ada satu hadis yang lebih memantapkan keyakinan kita akan keutamaan salat, yang salat ini boleh menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, menceritakan kepada kita bahwa ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan lelaki itu datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia mengaku kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Jika seseorang melakukan perbuatan dosa, apa yang patut adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya banyak manusia yang tidak tahu bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW ini adalah dia telah melakukan dosa dan dia tak tahu bagaimana dia boleh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Rasulullah SAW, mahu meminta ampun kepada Allah. Dia datang kepada Rasulullah untuk ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW apa jalan, apa yang perlu dia lakukan agar dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menggoda seorang perempuan di hujung Madinah. Dia tidak jauh duduk dari Nabi SAW. Dia berada di ujung Madinah, bandar di mana Nabi SAW hidup. Kemudian aku telah melakukan segala perbuatan yang tidak patut dengan perempuan itu, tapi aku tidak berzina dengannya." Lelaki itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terdiam. Dan Umar yang pada masa itu berada dekat dengan Nabi SAW tahu apa yang biasa dinasihatkan oleh Nabi SAW. Jika seseorang buat dosa, mintalah ampun kepada Allah. Tutuplah dosa itu, tak payah disebarkan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Siapapun di antara kita yang masa lalu pernah melakukan dosa, tak payah ceritakan dosa itu kepada sesiapapun, kecuali dosa itu memang berkaitan dengan hak orang lain. Jika dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kita pulangkan apa yang menjadi hak milik orang lain. Tapi jika dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tutuplah dosa itu dengan kita meminta ampun kepada Allah. Tak payah ceritakan, tak perlu ceritakan dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Ini yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada lelaki tersebut di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak katakan apa yang disebutkan oleh Umar ini sebagai benda yang salah, sebagai benda yang tak patut. Maka ianya menunjukkan Nabi mengikrarkan, menyetujui apa yang disampaikan oleh sahabat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar berkata,
Allah telah menutupi dosamu. Allah telah menutupi aibmu. Maka alangkah baiknya jika engkau pun menutupi keaiban dirimu sendiri. Nabi SAW tidak mengatakan apapun. Lalu lelaki itu selepas mendengar apa yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, lelaki itu kemudian berjalan pergi meninggalkan Nabi SAW. Selepas orang tersebut pergi, Rasulullah SAW sama ada diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini ataupun Rasulullah SAW teringat apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk memanggil orang tadi dan membacakannya kepadanya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang tadi kita bacakan, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Dan dirikanlah salat pada dua penghujung siang, yaitu di pagi hari dan petang hari, wa zulafan minal lail, dan masa berhampiran dengan malam hari, di malam hari. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan segala perbuatan buruk. Perbuatan baik, di mana perbuatan baik di dalam ayat ini secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan salat. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mahu mengambil peringatan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk mendirikan salat. Dan di antara perkara yang paling utama dari salat dalam ayat ini adalah salat adalah di antara amalan utama yang boleh dilakukan oleh seorang hamba untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW selepas Rasulullah SAW perintahkan untuk membacakan ayat ini. Ya Rasulullah, adakah apa yang kau sampaikan ini adakah khas untuk orang yang tadi datang sahaja? Orang yang tadi datang, yang mengaku telah melakukan dosa, mengaku kepada Rasulullah SAW, mengaku di hadapan Rasulullah SAW bahwa dia telah melakukan dosa. Adakah solat hanya boleh menghapus dosa orang itu sahaja? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini untuk semua manusia, untuk kita juga. Jika kita buat dosa, maka sekarang kita tahu apa di antara jalan yang paling utama untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Apa jalan yang paling utama yang boleh kita lakukan jika kita sedar bahwa kita telah melakukan kesalahan kepada Allah. Jika kita sedar bahwa kita telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara jalan yang paling utama adalah dengan mendirikan salat. Salat fardu paling utama, tapi jika salat fardu yang kita lakukan pun banyak kekurangan, banyak benda-benda yang tidak sempurna, maka alangkah cantiknya jika kita sempurnakan, jika kita perbaiki solat yang fardu kita dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, dengan memperbanyak solat-solat sunnah, dengan memperbanyak solat-solat nafilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran utama dari hadis yang tadi kita pelajari adalah solat sama ada ianya solat fardu ataupun solat sunnah adalah ibadah yang boleh menghapuskan dosa. Boleh jadi seorang manusia melakukan dosa-dosa yang besar, kemudian dia memperbanyak solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka solat itu akan membasuh, akan membersihkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, pengajaran yang kedua adalah kebaikan salat boleh didapatkan oleh semua orang, bukan saja oleh sahabat Nabi SAW, bukan saja untuk orang yang tadi Rasulullah SAW bacakan kepadanya ayat Al-Quran itu, tapi Rasulullah SAW katakan ianya untuk semua orang. Maka ianya adalah peluang besar untuk kita semua, ianya adalah kesempatan besar untuk kita semua untuk mendapatkan keampunan dari Allah ke atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan pengajaran yang ketiga adalah jika Allah Subhanahu Wa Taala telah tutup aib kita, telah tutup dosa kita, maka jangan ceritakan dosa kita kepada sesiapapun. Kenapa? Sebab setiap apa yang kita sampaikan
apa yang kita ucapkan akan ditulis oleh malaikat. Kita melakukan dosa, malaikat menulis apa yang kita lakukan. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah. Boleh jadi dosa itu diampuni oleh Allah. Tapi kemudian kita ceritakan kembali dosa yang dahulu pernah melakukan. Dulu saya masa muda, saya buat ini, buat itu. Patutkah kita ceritakan dosa-dosa yang dulu kita lakukan? Jawabannya adalah apa yang tadi dinasihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah dah tutup aib kita, jangan buka. Allah dah tutup kesalahan kita, jangan buka kembali. Sebab jika kita buka kembali, maka dia akan memberikan banyak kesan buruk. Apa kesan buruk yang boleh kita dapatkan jika kita menceritakan dosa-dosa yang dulu telah kita lakukan kepada orang lain? Kesan buruk yang pertama adalah apa yang akan kita ucapkan akan ditulis kembali oleh malaikat. Malaikat akan tulis bahwa dia menceritakan bahwa dia dulu telah buat dosa. Maka dosa tersebut seakan-akan kembali masuk ke dalam buku catatan amal perbuatan kita. Kerana apa yang kita ucapkan ditulis kembali oleh para malaikat. Itu kesan buruk yang pertama. Kesan buruk yang kedua adalah seakan-akan ada rasa kebanggaan pada diri kita pada dua perkara. Boleh jadi kebanggaan akan dosa, dan ini adalah dosa besar. Orang yang membanggakan dosa yang telah dia lakukan, kebanggaan dia akan dosa lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa yang telah dia lakukan. Ini kesilapan yang besar. Kita bangga dengan dosa yang telah kita lakukan. Kebanggaan seseorang akan dosa yang telah dia lakukan adalah lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa yang telah dia buat. Kemudian, boleh jadi dia membanggakan diri kerana sekarang keadaan dia adalah bertukar. Saya dah bertaubat dah sekarang. Dulu saya buat benda-benda itu, sekarang saya dah bertaubat. Dia membanggakan diri seakan-akan dia telah bertaubat. Betulkah dia betul telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia hanya bertaubat di hadapan manusia? Itu perkara yang membuat kita memang tak patut, tak layak untuk menceritakan keburukan yang telah kita lakukan, masa lalu kita yang gelap kepada orang lain. Dan keburukan yang ketiga, jika kita menceritakan dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain adalah ia boleh menjadi contoh yang buruk untuk orang lain. Jika kita seorang guru, seorang ustaz menceritakan, dulu sebelum saya jadi ustaz, saya suka pergi ke sana, pergi ke sini, minum arak, minum ini. Maka murid-murid yang mendengar perkataan itu, dia akan termotivasi untuk buat dosa. Kenapa? Guru saya pun masa muda macam itu. Sekarang saya masih muda, bolehlah buat macam itu. Nanti dah tua, saya akan taubat macam kepada seperti dia. Itu yang menyebabkan kita memang, jika Allah telah tutup aib kita, orang dah lupa benda itu. Orang dah tak tahu lagi bahawa kita buat dosa itu. Tak payah cerita, tak payah sebarkan. Apa yang patut kita lakukan adalah berbanyak solat. Apa yang kita lakukan adalah sempurnakan solat kita, agar Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa lalu yang telah kita lakukan tanpa perlu kita ceritakan kepada anak kita, tanpa perlu kita ceritakan kepada kawan kita, tanpa perlu kita ceritakan kepada ustaz kita, kepada guru kita, tak perlu kongsikan kepada siapapun yang dulu saya buat benda ini, yang dulu saya buat dosa ini, dosa itu. Allah dah tutup. Semua dah tak ada yang dengar. Yang tahu hanya kawan-kawan masa sekolah dulu, mereka pun dah lupa benda itu. Tak payah kongsikan lagi, tak payah ceritakan lagi dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Itu kerana Allah boleh jadi dah hapus dosa itu, dan solat-solat yang kita tunaikan, solat-solat yang nanti akan kita tunaikan, menghapus dosa-dosa dan kesalahan dahulu yang telah kita lakukan. Dalam kelas intensif ini, ada 3 tajuk utama yang akan kita perincikan dalam tempoh masa 3 bulan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum hakam solat berjamaah. Dan yang kedua adalah solat-solat sunnah ataupun solat nafilah. Dan yang ketiga adalah hukum hakam solat berkaitan dengan orang yang bermusafir. Jika kita lihat, jika kita tengok kepada
tajuk-tajuk ini, tema-tema ini, perkara-perkara ini, tentunya ia adalah perkara yang selalu kita lakukan. Kita selalu sholat berjamaah, kita selalu melaksanakan sholat sunnah, dan kita selalu bermusafir. Alhamdulillah, sekarang tuan-tuan dan puan-puan pun boleh bermusafir, dan saya tahu sebagian dari yang hadir di dalam majelis ilmu kita di pagi hari ini, ada yang hadir di kampung, ada yang outstation, ada yang tengah berada dalam keadaan bermusafir, tapi tetap mengambil kesempatan untuk hadir bersama di dalam majelis ilmu ini untuk kita mengambil manfaat. Tapi pada banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam solat berjamaah, hukum hakam solat nafilah, hukum hakam solat bermusafir, susah untuk kita jumpai dalam buku-buku ringkasan yang kita boleh jumpai di pasaran. Ini karena banyak perkara-perkara yang boleh jadi terjadi dalam kehidupan kita, kita tak tahu apa solusinya, apa jawabannya. Saya akan berikan beberapa contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh jadi sebahagian dari kita jika berada dalam keadaan seperti itu. Kita tak tahu bagaimana kita menghadapinya. Padahal perkara itu memang pun telah diperincikan oleh para ulama kita terdahulu. Contoh yang pertama, di antara keadaan berkaitan dengan hukum hakam solat berjamaah yang boleh jadi terjadi pada tuan, boleh jadi terjadi pada puan, boleh jadi terjadi pada kita ketika kita melaksanakan solat berjamaah. Khususnya ketika kita solat berjamaah di rumah. Masa kita solat berjamaah di masjid, ada tuh imam yang kita yakin dia ada kefahaman dalam perkara itu. Jika kita solat berjamaah di surau, ada tuh imam yang kita yakin dia ada kefahaman dalam perkara itu. Tapi tuan yang tengah solat di pejabat jadi imam. Tuan yang solat di rumah menjadi imam, ataupun puan yang solat di rumah menjadi imam untuk anak-anak perempuan puan. Perkara-perkara seperti yang saya contohkan ini boleh jadi akan terjadi dalam realiti kehidupan kita. Contoh yang pertama adalah jika tuan ataupun puan menjadi imam dan masa tuan dan puan tengah berada dalam keadaan sujud. Tuan dan puan jadi imam. Tentunya perempuan akan menjadi imam untuk kaum perempuan. Yang lelaki boleh menjadi imam kepada siapa sahaja. Jika imam dalam keadaan sujud, terbatal wudhu. Imam dalam keadaan sujud, terbatal wudhu. Maka ini di antara kemuskilan yang mudah untuk kita jumpai solusinya. Tapi jika tanpa ilmu, jika kita tiada mempelajari tentang isu ini, boleh jadi berpeluh imam. Terbatal solat masa tengah sujud. Dia akan berpikir, saya batal solat saya masa tengah sujud. Macam mana saya nak beritahu kepada makmum bahwa solat saya batal? Jika saya bangun, kemudian saya pergi ke tandas, makmum tak tahu. Dan ini boleh jadi terjadi. Tuan batal solat masa tengah sujud. Makmum semua tengah berada dalam keadaan sujud. Maka tuan batalkan solat, memang pun solat dah batal. Sebab terkentut masa tengah sujud. Tuan terus pergi keluar. Makmum tak tahu apa yang terjadi, maka makmum akan sujud 10 minit, 20 menit, 30 menit sampai makmum rasa, kenapa imam ni tertidur ke? Maka sebagian dari makmum angkat kepala, imam dah hilang. Imam dah hilang, imam melarikan diri. Bayangkan, imam melarikan diri. Itu satu perkara yang boleh terjadi dalam realiti kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang imam tadi perlu lakukan ketika imam berada dalam situasi, berada dalam keadaan seperti itu. Yang jika imam kurang ilmu, jika imam tak tahu, boleh jadi imam akan sambung solat dalam keadaan batal. Boleh jadi kerana dia malu, kerana dia tak tahu bagaimana nak memberitahu makmum ketika dia tengah batal solat masa tengah sujud. Boleh jadi imam tadi sambung solat. Dia ucapkan Allahu Akbar untuk duduk antara dua sujud. Maka makmum pun bangkit dari sujud dengan
selepas imam tadi mengucapkan Allahu Akbar. Baru ketika imam tadi duduk, imam beritahu kepada makmum, maaf saya batal sholat. Dia pergi. Perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui, jika yang dilakukan adalah seperti itu, maka semua yang sholat, batal sholat mereka. Semua yang sholat, batal sholat mereka. Kenapa? Sebab mereka telah mengikuti imam yang imam sholat dalam keadaan tidak sah. Meskipun hanya satu rukun, imam bangkit dari sujud dalam keadaan batal sholat. Allahu Akbar untuk duduk antara dua sujud. Ini diantara kemuskilan yang mungkin akan kita jumpai di dalam sholat kita sehari-hari, dan itu diantara banyak isu yang akan kita perincikan di dalam majlis ilmu kita. Di antara contoh kemuskilan yang boleh jadi terjadi dalam kehidupan kita, dan ini adalah perkara yang banyak terjadi dan kebanyakan dari kita tak tahu bagaimana solusinya. Ada perkara yang ringan, saya akan sebutkan pertama, dan perkara yang berat, saya akan sebutkan kedua. Yang pertama, perkara yang ringan, yang saya yakin sebahagian besar dari kita tahu jawaban ke atas kemuskilan ini. Tuan tengah menjadi imam untuk ahli keluarga. Tuan menjadi imam, 3 anak lelaki dari Tuan menjadi makmum, dan istri serta anak-anak perempuan menjadi makmum di belakang. Saya ulangi sekali lagi, Tuan menjadi imam. 3 orang anak lelaki, 3 ke 4 ke 5 berapapun jumlahnya, anak-anak lelaki menjadi makmum di belakang Tuan. Kaum perempuan menjadi makmum di belakang. Solat berjamaah. Jika imam batal, tentunya ini diantara perkara yang mudah untuk Tuan lakukan. Tuan akan lantik salah seorang dari anak Tuan untuk menggantikan Tuan menjadi imam. Mudah, selesai. Maka imam yang baru dilantik tersebut akan sempurnakan solat, dan yang lain akan ikut dia. Imam salam dan semua akan salam bersama dengan imam jika bilangan rakaat mereka sama. Itu kemuskilan yang sebagian besar dari kita tahu apa solusi ke atas kemuskilan itu. Tapi bayangkan, ada satu keadaan yang hampir sama seperti ini, tapi ia adalah satu kemuskilan yang besar, yang saya yakin kebanyakan yang hadir tidak mengetahui apa solusi ke atas isu ini. Tuan menjadi imam, dan yang menjadi makmum adalah istri serta anak-anak perempuan Tuan. Tuan jadi imam, yang menjadi makmum adalah istri dan anak-anak perempuan Tuan. Imam satu orang lelaki, makmum jamaah kaum perempuan. Tuan solat maghrib contoh, dah sempurna 1 rakaat, solat bersama dengan makmum. 1 rakaat dah sempurna, solat bersama dengan mereka. Kemudian, selepas sempurna 1 rakaat, anak-anak lelaki datang. Anak-anak lelaki datang, dia baru balik dari pejabat lambat, datang ke rumah dalam keadaan imam dah sempurna 1 rakaat. Dan makmum perempuan pun dah sempurna 1 rakaat. Maka kaum lelaki datang, mereka berbaris di belakang Tuan. Mereka menjadi makmum. Boleh kita keadaan seperti itu? Boleh. Boleh, dan itu boleh terjadi dalam realiti kehidupan kita. Yang muskil adalah, yang akan menjadi satu kemuskilan besar, yang Tuan dan Puan mesti akan hadapi adalah, Tuan batal solat. Tuan batal solat. Tuan akan lantik salah seorang dari anak tersebut untuk menggantikan Tuan menjadi imam. Di mana kemuskilannya? Kemuskilannya adalah sekarang makmum yang sekarang dilantik menjadi imam, bilangan rakaat dia akan lebih banyak dibandingkan dengan bilangan rakaat makmum yang perempuan ini. Apa yang makmum perempuan mesti lakukan? Adakah nak mufarakah ke? Nak sambung solat bersama dengan imam baharu yang bilangan rakaatnya akan lebih banyak dari mereka ini? Di antara kemuskilan yang boleh kita jumpai di dalam keadaan yang kita tengah solat. Dalam solat musafir pula, dalam solat orang yang bermusafir, banyak keadaan yang kita jumpai dalam hukum hakam solat bermusafir yang
jika keadaannya tidak seperti keadaan yang biasa, maka ianya akan menjadi satu kemuskilan. Contohnya, kita bermusafir dalam kumpulan bersama dengan ahli keluarga. Kita berniat untuk mengqasar solat tanpa menjamak solat. Apa maksud mengqasar solat tanpa menjamak solat? Kita berniat untuk solat zuhur pada waktu zuhur. Kita berniat untuk solat asar pada waktu asar dalam perjalanan bermusafir. Kita berniat untuk sholat maghrib pada waktu maghrib. Kita berniat untuk sholat isya pada waktu isya. Dan itu adalah perkara yang cantik. Kita mengqasar sholat tanpa menjamak. Boleh ke mengqasar sholat tanpa menjamak bagi orang yang tengah berada dalam perjalanan bermusafir? Jawabannya adalah boleh. Boleh mengqasar sholat, dan itu yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengqasar sholat dalam perjalanan bermusafir, dan setiap sholat dilakukan pada waktunya. Di antara kemuskilan yang boleh kita akan jumpai dalam keadaan kita tengah bermusafir adalah kita bersama dengan ahli keluarga yang awal tadi dah bersepakat, dah bincang, kita nak sholat zuhur pada waktu zuhur, kemudian sambung perjalanan, nanti jumpa masjid, kita akan berhenti untuk sholat asar 2 rakaat, sambung perjalanan lagi sampai masjid, nanti kita akan sholat maghrib 3 rakaat, sambung perjalanan lagi di masjid yang lain, kita akan sholat isya 2 rakaat dan sambung perjalanan lagi. Itu niat asal yang diazamkan oleh ahli keluarga ini ataupun kumpulan ini. Tapi selepas mereka tahu bahwa mereka dah berniat untuk sholat zuhur 2 rakaat tanpa menjamak dengan sholat asar, tiba-tiba terjadi satu perkara yang tidak dijangkakan. Terjadi kemalangan yang menyebabkan mereka mesti duduk di situ. Terjadi kemalangan di jalan raya yang menyebabkan semua jalan jam, semua trafik tak boleh lalu, maka mereka terpaksa akan duduk di situ. Maka ada yang mencadangkan, kenapa kita tak jamak saja? Bolehkah kita sholat asar 2 rakaat pada waktu zuhur, padahal tadi dah berniat untuk sholat zuhur sahaja, dan asar nanti akan ditunaikan pada waktunya. Ini pun diantara beberapa kemuskilan yang akan kita jumpai dalam hukum hakam perkara ini. Secara umumnya, sholat berjamaah kita lakukan setiap hari. Secara umumnya, sholat nafilah adalah ibadah sunnah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara umum, sholat bermusafir adalah sholat yang biasa kita tunaikan. Tapi banyak sekali perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita jangkakan. Dan saya pun pernah mengalami peristiwa yang lebih kurang seperti apa yang tadi saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Masa itu tengah umrah. Maka ketika umrah sampai kepada satu RNR antara Madinah dengan Mekah, maka kami tiba di tempat tersebut pada waktu Isya. Kami tiba di tempat itu pada waktu Isya. Maka kami belum lagi sholat maghrib, dan kami berniat untuk menjamak maghrib dan Isya, jamak takhir. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat Isya 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat Isya 2 rakaat. Maka cari tandas, bersih-bersih, kemudian ambil air wudhu dan masuk ke masjid yang ada di tempat situ. Apa yang ada dalam pikiran kami adalah semua jamaah yang tengah sholat di situ, mereka akan menjamak sholat. Mereka akan menjamak dan mengqasar sholat. Maka kami pun bersolat bersama dengan mereka, sholat maghrib 3 rakaat. Tapi kemudian selepas sholat maghrib 3 rakaat, sebagian besar dari orang yang sholat tadi keluar dari masjid. Maka kami masuk kepada satu kumpulan baru yang mahu menjamak sholat. Kami masuk pada satu kumpulan baru yang kami tanya kepada mereka, mereka mahu menjamak sholat. Maka kami pun tahu bahwa sholat Isya jika dijamak dan diqasar akan menjadi 2 rakaat. Tapi apa yang terjadi? Kami yang berniat untuk sholat Isya ternyata menjadi makmum kepada imam yang tengah sholat maghrib.
Salat maghrib 3 rakaat. Salat jamak 2 rakaat. Ini muskil bagi kebanyakan dari kita. Ia bukan perkara yang muskil jika kita pelajari pada apa yang diperincikan oleh ulama-ulama kita dahulu. Tapi benda macam ini kadang terjadi, dan kerana ia bukan menjadi tajuk pembahasan utama dalam perincian hukum hakam, jamak dan qasar, maka boleh jadi kita terkeliru ketika menghadapi situasi dan keadaan yang demikian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan majlis ilmu ini dengan sedikit mempelajari tentang beberapa hukum hakam asas yang berkaitan dengan solat berjamaah. Hukum hakam yang berkaitan dengan solat berjamaah, kita boleh tengok hukum asal ataupun di antara perkara asas yang berkaitan dengan solat berjamaah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 102. Pada surah An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum. Solat ini berkaitan dengan solat yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat Islam, ketika Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan berperang. Wa idza kunta fihim, jika engkau tengah bersama dengan mereka, bersama dengan para sahabat dalam peperangan, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan bersama dengan mereka salat, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah satu kumpulan di antara sahabat salat bersama dengan kamu, waliyakhudhu aslihatahum, hendaklah mereka membawa persenjataan mereka, membawa senjata mereka. Salat dalam keadaan membawa senjata kerana mereka tengah menunggu kedatangan musuh, kerana mereka dalam situasi peperangan. Faiza sajadu, apabila mereka sujud, falyakunu mi waraikum, hendaklah mereka ada di belakang, hendaklah yang berada di belakang mereka, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, hendaklah satu kumpulan yang lain yang mereka belum lagi bersolat, falyusallu ma'ak, hendaklah mereka solat bersama dengan kamu. Artinya dalam solat tersebut ada banyak perincian dan ada banyak hukum hakam yang berkaitan dengan solat yang dilakukan dalam keadaan berperang. Solat yang dilakukan dalam keadaan kita menunggu kedatangan musuh misalnya. Kita tidak mengharapkan perkara seperti ini terjadi. Kita sangat tidak mengharapkan perkara seperti ini terjadi dalam realiti kehidupan kita. Tetapi di antara pengajaran yang paling utama, di antara pengajaran yang paling besar berkaitan dengan ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat secara berjamaah, meskipun mereka berada dalam situasi ketakutan, meskipun mereka berada dalam situasi menghadapi musuh, menanti kedatangan musuh yang tak dapat dijangkakan bila musuh akan datang. Mereka tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Jika orang yang tengah berada dalam keadaan menanti kedatangan musuh, orang yang berada dalam keadaan bersedia untuk menghadapi musuh dalam peperangan, diperintahkan untuk melaksanakan solat berjamaah, bagaimana dengan kita yang kita berharap dan sentiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari peperangan, kita yang tidak berada dalam keadaan berperang, bagaimana pula berkaitan dengan hukum hakam solat berjamaah? Ayat yang tadi kita baca memberikan kepada kita beberapa pengajaran. Di antara pengajaran yang boleh kita ambil dari ayat yang baru sahaja kita bacakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan untuk melaksanakan solat berjamaah meskipun dalam keadaan peperangan, meskipun dalam keadaan mereka menanti bila-bila masa musuh boleh datang. Sama ada dalam keadaan musuh boleh datang dari arah kiblat, musuh boleh datang dari belakang, perkara yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan mereka melaksanakan sholat fardu secara berjamaah meskipun dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diperintahkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga meskipun dalam keadaan sholat. Mereka sholat dalam keadaan memegang senjata. Mereka sholat dalam keadaan bersedia untuk menghadapi musuh bila-bila masa musuh datang. Dan pengajaran yang ketiga dari ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan adalah kita bukan dalam keadaan berperang. Maka lebih patut bagi kita untuk mengambil berat berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita bukan berada dalam keadaan berperang. Orang yang berada dalam keadaan berperang, Rasulullah dan para sahabat, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sudah lebih patut lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ada tiga pandangan berkaitan dengan apa hukum sholat berjamaah. Ada tiga pandangan. Artinya, terkadang kita hanya tahu bahwa dalam mazhab Syafi'i hanya ada satu pandangan. Ini karena apa yang biasa kita pelajari adalah buku-buku yang ringkas. Pada buku-buku yang ringkas hanya akan disimpulkan satu pandangan, hanya akan disimpulkan satu dalil, hanya akan diperincikan satu pandangan yang berkaitan dengan satu hukum hakam. Tapi ketika kita membuka minda kita, ketika kita membuka kajian kita, ketika kita membuka pembelajaran kita kepada buku-buku yang lebih besar, yang lebih luas dalam mazhab Syafi'i, maka kita akan jumpai dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan isu apa hukum sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang mengatakan sholat berjamaah adalah sesuatu yang wajib. Dan ini diantara pandangan yang dulu awal-awal diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i masa di Irak dahulu, diantara pandangan yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya adalah sholat berjamaah adalah sesuatu yang wajib. Kemudian, selepas Al-Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mesir, Al-Imam Asy-Syafi'i banyak kembali mengkaji hadis-hadis dan bertanya kepada guru-guru yang banyak mengajar di Mesir, ulama-ulama yang ada di Mesir pada masa itu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i membuat satu kesimpulan yang baharu berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Beliau membuat kesimpulan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini adalah pandangan yang biasa diajarkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i generasi awal dahulu. Bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Maka di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap tempat, mesti ada masjid-masjid yang ditunaikan padanya sholat berjamaah. Dan alhamdulillah itu yang ada di dalam masyarakat kita. Ada masjid, ada surau yang pada masjid-masjid tersebut ditunaikan sholat berjamaah 5 waktu. Ini bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada orang yang sakit di rumah dan tidak sholat berjamaah, sholat mereka tetap sah. Jika ada orang yang tidak sholat berjamaah, maka sholat mereka tetap sah. Tapi tetap di setiap negeri, di setiap kampung, di setiap tempat, di setiap kawasan mesti ada masjid-masjid untuk dilaksanakan padanya sholat berjamaah. Baru kemudian pada generasi akhir, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Sholat berjamaah tidak fardu kifayah. Sholat berjamaah sunnah. Dan ini pandangan ketiga inilah pandangan yang diajarkan kepada kita di sekolah-sekolah. Tiada sedikit pun kesilapan pada pandangan yang ketiga ini. Kenapa? Sebab semua ulama-ulama dahulu yang mereka mengajarkan pandangan yang ketiga ini, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah. Tapi mereka berpandangan berasaskan kepada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkan kepada setiap orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka apa kesimpulan yang paling utama bagi kita adalah tengok kembali kepada realiti
kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang patut kita jadikan sebagai pedoman utama kita. Jika ada kesusahan, baru kita boleh melaksanakan sholat secara tidak berjamaah. Tapi hukum asalnya adalah apa yang kita tengok pada realiti kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana Rasulullah dan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat secara berjamaah meskipun mereka berada dalam keadaan peperangan. Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri dengan keutamaan 27 darjah. Hadis ini yang menjadi dalil utama ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i generasi akhir untuk mengatakan salat berjamaah tidak wajib. Apa wajh didalah, dari mana mereka boleh memahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa salat berjamaah tidak wajib. Mereka mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salat berjamaah ada keutamaan 20 darjah lebih tinggi dibandingkan dengan salat sendiri. Menunjukkan salat sendiri ada keutamaan, tetapi salat berjamaah keutamaan dia jauh lebih tinggi. Maka orang yang mengatakan salat berjamaah tidak wajib pun ada dalilnya dari ucapan Rasulullah SAW. Maka sedikit pun kita tidak memburukkan pandangan ini, sedikit pun kita tidak menghinakan pandangan ini, kerana pandangan ini adalah pandangan yang dibina di atas satu kefahaman yang berasaskan kepada hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi tetap hati kita dalam amalan yang ingin kita lakukan. Sebab amalan ini bukan saja untuk kita perdebatkan, kita bukan mahu berdebat. Apa hukum sholat berjamaah? Bukan itu yang ingin kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah agar kita mendapatkan kesempurnaan. Maka kita tahu, jika kita melihat kepada realiti kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka akan sentiasa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Meskipun kita mengambil kepada pandangan yang mengatakan sholat berjamaah ini tak wajib, sholat berjamaah ini sunnah je, kita buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Jika kita asyik buat benda seperti itu dengan alasan tak wajib, buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Jika itu yang menjadi azam kita, maka dalam setiap perkara kita selalu ambil yang paling sedikit. Sedangkan dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita pada surah yang tuan-tuan dan puan-puan sentiasa baca, surah Al-Waqiah, was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlumba-lumba, Allah akan segerakan mereka. Jika kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, maka kita akan disegerakan di akhirat nanti. Tapi kita jika dalam ibadah kita selalu ambil tak apalah, tak wajib, tak apalah, tak wajib, dengan tujuan untuk kita meninggalkan kebaikan tersebut, maka apakah faedahnya dari kita belajar jika tujuan kita belajar hanya untuk mencari perkara-perkara yang tak wajib agar kita ada alasan untuk meninggalkannya. Tiada keutamaan pada ilmu yang kita pelajari jika kita hanya mencari hukum hakam untuk kita tahu bahwa Ustaz, benda ini wajib ke tak? Tak wajib. Oh, tak wajib, tak payah buatlah. Tak wajib, tak payah buatlah. Jika tujuan kita mempelajari satu sunnah Nabi SAW untuk kita tahu benda itu tidak wajib agar kita jumpa alasan untuk kita tidak menunaikannya, maka al-jahlu khairun minhu. Lebih utama kita jahil, lebih utama kita tidak tahu dibandingkan kita tahu hanya untuk kita jadikan sebagai alasan agar kita meninggalkan perkara itu. Dalam hadis ini, di antara pengajaran yang boleh kita ambil adalah solat berjamaah adalah satu kurnia besar dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia jadi hadiah? Hadiah bagi kita, hadiah bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dulu sebelum hijrah, Rasulullah dan para sahabat susah nak berhimpun untuk solat berjamaah. Sekarang mereka hijrah ke Madinah. Di Madinah, Allah perintahkan mereka untuk solat berjamaah
hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebab mereka boleh berhimpun di Madinah untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang kedua, orang yang salat berjamaah meskipun bilangan jamaahnya sedikit. Seperti masa PKP, masa lepas PKP ini bilangan jamaah sedikit, maka semua tetap mendapatkan keutamaan. Sama ada pada sebahagian riwayat 25 darjah lebih tinggi ataupun 20 darjah, 27 darjah lebih tinggi. Dan pengajaran yang ketiga adalah banyak kekurangan yang ada pada solat kita boleh kita sempurnakan dengan solat berjamaah. Jika kita solat seorang diri, maka banyak kekurangannya, banyak ketidaksempurnaannya. Tapi jika kita melaksanakan solat berjamaah, sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan kebaikan 27 darjah lebih besar jika dibandingkan kita melaksanakan solat tersebut secara munfarid, secara fardh, secara seorang diri. Itu keutamaan yang besar yang patut kita dapatkan jika kita melaksanakan solat secara berjamaah. Juga berkaitan dengan muqaddimah solat berjamaah, sahabat Nabi SAW, Abu Darda radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la yuqamu fihi shalah, la tuqamu fihi shalah atau la yuqamu fihi shalah, la yuqamu fihi musalah illa istahwadha alaihim syaitan, alaika bil jamaah wa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah." Mana-mana kumpulan yang bilangan mereka 3 orang ataupun lebih, sama ada di kampung ataupun di pedalaman, jika kumpulan ini yang boleh jadi hanya terdiri dari 3 orang, kumpulan dalam satu kampung semua bukan muslim, yang muslim hanya 3 orang. Jika di kampung itu orang muslim hanya ada 3 orang, maka Rasulullah tetap galakkan mereka untuk melaksanakan solat berjamaah. Jika kita duduk di satu pejabat jauh dari mana-mana masjid dan surau, di pejabat tersebut semua orang bukan muslim, hanya kita 3 orang muslim, maka tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan solat berjamaah. Alaika bil jamaah, hendaklah kamu melaksanakan solat berjamaah. Wa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang terasing dari kumpulannya. Serigala hanya akan mendekati kambing ataupun biri-biri yang terasing dari kumpulannya. Maka syaitan pun akan lebih mudah untuk mengganggu orang yang solat seorang diri dibandingkan dengan orang yang solat dalam berjamaah. Syaitan lebih susah untuk mengganggu kita jika kita solat dalam keadaan berjamaah. Maka jika tuan-tuan dan puan-puan sentiasa rasa was-was masa tengah solat, sentiasa ragu bilangan rokaat masa kita tengah solat, kita dah tahu jawabannya, solatlah berjamaah. Maka jika puan solat di rumah seorang diri, sentiasa rasa ada bisikan dari syaitan, sentiasa ragu dalam solat, tadi dah baca Al-Fatihah ke belum? Ini solat 4 rakaat ke-3. Tadi saya dah ruku belum? Keraguan sentiasa datang pada kita dalam solat, mudah obatnya, solatlah dalam berjamaah. Wa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Serigala ataupun syaitan mudah untuk mengganggu orang yang solat sendiri, sebagaimana serigala dia akan memakan kambing, biri-biri yang jauh terasing dari kumpulannya. Tentunya ini pengajaran dari apa yang tadi kita sampaikan, bisikan syaitan akan lebih kuat apabila kita solat seorang diri dibandingkan dengan kita solat berjamaah. Yang kedua, solat berjamaah boleh didapatkan meskipun bilangan jamaahnya tidak ramai. Tentunya semakin banyak jamaah yang solat, semakin besar kebaikan yang kita dapatkan. Tapi dalam hadis tadi meskipun hanya 3 orang, 1 imam, 2 orang makmum misalnya, sudah dapat kebaikan solat berjamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tajuk yang kedua dalam muqaddimah ini adalah berkaitan dengan solat berjamaah di masjid.
Solat berjamaah di mana dikumandangkan azan. Di kita, sama ada kita namakan masjid ataupun dinamakan surau, semua dalam bahasa hadis ianya dinamakan sebagai masjid. Dalam bahasa kita namakan masjid, ada surau. Di Mesir misalnya, mereka tidak menamakan masjid, mereka sebut sebagai gami' ataupun jami', tetap semua hukumnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama dengan orang-orang yang ruku. Allah perintahkan kita, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Macam mana Tuhan boleh mengamalkan ayat ini? Macam mana Puan mengamalkan ayat ini? Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Mudah untuk kita mengamalkan ayat ini, pergi ke masjid, pergi ke surau, sholat berjamaah. Kita akan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Mudah untuk kita mengamalkan Al-Quran, mudah untuk kita mengamalkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Di mana boleh kita jumpai orang-orang yang ruku? Nah, di masjid, di surau. Maka laksanakanlah sholat berjamaah, kita akan sempurna mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Tak perlu kita bisingkan, wajib, kita wajib nih sholat berjamaah sebenarnya. Nah, itu isu yang berkaitan dengan hukum hakam, tapi dalam pelaksanaan kita tetap coba untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sentiasa yakin apa yang diamalkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang terbaik. Allah bukan sahaja perintahkan kita untuk mendirikan salat, tapi Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat bersama dengan orang lain. Allah bukan saja suruh kita untuk ruku, tapi Dia juga suruh kita agar warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya di dalam ayat ini. Allah perintahkan kepada Rasulullah, warka'u ma'ar raki'in. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat tadi? Rasulullah dan para sahabat mengamalkan perintah Allah dalam ayat ini dengan sentiasa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Pernahkah Rasulullah tidak sholat di masjid? Banyak kali Rasulullah tak sholat di masjid ketika Rasulullah bermusafir. Ketika Rasulullah bermusafir, dia akan sholat di mana-mana tempat perhentian untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat akan mendirikan sholat berjamaah di masjid, mendirikan sholat 5 waktu di masjid. Bahkan kita semua tahu di antara perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah adalah Rasulullah membina masjid, dan tujuan utama untuk membina masjid adalah agar kita boleh semua secara berjamaah melaksanakan sholat 5 waktu. Di antara apa yang menjadi pegangan bagi kita keutamaan sholat berjamaah adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kita akan bacakan ini adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang bertahun-tahun duduk bersama dengan Rasulullah, di Mekah dengan Rasulullah, di Madinah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehinggalah Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan tugas kepada Abdullah bin Mas'ud untuk pergi ke Irak dan mengajarkan Al-Quran dan agama Islam kepada masyarakat Irak. Itulah masa yang dia jauh dari Madinah Nabi SAW. Masa Nabi hidup di Mekah,
Abdullah bin Mas'ud sentiasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Abdullah bin Mas'ud sentiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Rasulullah bermusafir, Abdullah bin Mas'ud selalunya akan sentiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman." Sesiapa yang mahu berjumpa dengan Allah pada hari esok, pada hari kiamat, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala haula'is salawat. Hendaklah memelihara solat. Solat 5 waktu, peliharalah. Haitsu yunada bihin. Di mana solat itu diserukan. Di mana solat diserukan, di mana dikumandangkan azan, masjid, surau. Disitulah kita melaksanakan solat fardu seperti yang dipesankan oleh Abdullah bin Mas'ud. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, syara'a li nabiyikum sunanal huda, karena Allah telah mensyariatkan kepada Nabi sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, karena solat 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah adalah di antara sunnah-sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau annakum sallaitum fi buyutikum. Seandainya, kata Abdullah bin Mas'ud, kamu semua solat di rumah. Kama yusalli hadzal mutakhallif. Sebagaimana orang munafik solat. Abdullah bin Mas'ud pada masa itu menganggap bahwa orang yang tidak solat di rumah adalah orang yang tidak solat di masjid, orang yang solat di rumah. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan sebagai al-mutakhallif, itu orang munafik. La taraktum sunnat nabiikum. Jika kamu tidak sholat di masjid, kamu tinggalkan sunnah Nabi. Walau taraktum sunnat nabiikum la dhalaltum. Jika kita tinggalkan sunnah Nabi, kita akan terpesong, kita akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahhar. Tiada sesiapapun yang bersuci. Fayuh sinut tuhur, lalu dia sempurnakan bersuci. Summa ya'midu ila masjid min hazihil masajid. Kemudian dengan sengaja pergi ke masjid. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah. Setiap langkah yang dia langkah, Allah akan tulis satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah. Setiap langkah Allah akan angkat satu darjah. Wa yahutu anhu biha sayya. Allah akan hapuskan satu dosa. Walaqad ra'aituna. Sungguh aku telah melihat generasi manusia pada masa kami dahulu, pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Tiada orang yang meninggalkan solat berjamaah di masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa munafik maklumun nifak, melainkan orang-orang munafik yang telah diketahui mereka benar-benar orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, bahkan ada sahabat yang digendong hanya untuk boleh sholat di masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tahu orang yang tidak sholat di masjid pada masa itu hanyalah orang-orang munafik. Tentunya pada masa kita, orang yang sholat di rumah, tak mesti dia berasal dari golongan munafik. Banyak kita melaksanakan sholat di rumah, kita tidak tergolong, alhamdulillah, kita tidak tergolong sebagai orang-orang munafik. Tapi apa yang kita ketahui adalah, jika kita sholat di rumah, kita tinggalkan masjid, kita tinggalkan surau, tidak sholat di masjid, tidak sholat di surau, maka ikut kepada apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kita telah tinggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terbiasa meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, boleh jadi akan terpesong, akan mudah untuk tersesat. Bagaimana kita boleh jumpai banyak golongan-golongan yang jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terpesong dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah mula malas untuk datang ke masjid, kita dah mula malas untuk datang ke surau dengan banyak alasan-alasan yang kita berikan, maka meninggalkan masjid, meninggalkan surau adalah di antara jalan untuk kita, seperti yang ada di dalam riwayat ini, jalan untuk kita terpesong dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara pengajaran utama dari apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan solat berjamaah di masjid adalah solat berjamaah di masjid adalah di antara petunjuk Nabi SAW yang mesti kita amalkan. Yang kedua, pada masa Rasulullah SAW, saya ulangi, pada masa Rasulullah SAW hanya orang-orang munafik yang terbiasa meninggalkan solat berjamaah di masjid. Itu pada masa Rasulullah SAW. Kita, alhamdulillah, kita bukan orang munafik. Tuan-tuan dan puan-puan, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, alhamdulillah, mereka bukan orang-orang munafik. Tapi jangan sampai kita yang bukan orang munafik, kita yang tahu bahwa kita bukan orang munafik, kita ikut perangai, kita ikut amalan orang-orang munafik yang dulu diketahui pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajaran yang ketiga, selain mendapatkan pahala solat berjamaah, ada banyak kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang solat berjamaah di masjid. Di antaranya tadi keutamaan besar bagi solat berjamaah, di antaranya juga kita boleh memperkuat silaturahim kita dengan jiran-jiran kita, dengan semua jamaah yang hadir di masjid itu, dan kita pun boleh mempercantik kualiti solat kita sebab kita solat menjadi makmum kepada imam yang kita tahu dia boleh memimpin solat dengan baik. Ini banyak di antara keutamaan solat di masjid. Berkaitan dengan solat berjamaah di masjid, kaum perempuan pun sangat digalakkan untuk solat berjamaah di masjid. Meskipun kita tahu Rasulullah SAW ada menyampaikan kepada kita bahwa solat kaum perempuan lebih utama di rumah. Solat kaum perempuan lebih utama di rumah. Jika kaum perempuan boleh solat dengan sempurna di rumah, maka mereka solat di rumah adalah lebih utama. Tapi tetap pada masa yang sama Rasulullah SAW pun bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Jangan menghalang kaum perempuan untuk pergi ke masjid. Jangan halang kaum perempuan untuk solat di masjid. Meskipun rumah mereka adalah lebih baik. Meskipun mereka lebih baik untuk solat di rumah. Kaum perempuan boleh solat di masjid. Bahkan ada beberapa keadaan yang puan-puan, kaum perempuan lebih utama untuk solat di masjid. Ada beberapa keadaan yang puan-puan dan kaum perempuan lebih utama untuk solat di masjid, meskipun dalam hadis ini Rasulullah sebutkan wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka lebih baik untuk mereka. Kaum perempuan boleh solat berjamaah di masjid, meskipun solat mereka di rumah adalah lebih utama. Ada beberapa keadaan yang membuat kaum perempuan, yang membuat puan-puan semua yang hadir dalam majelis ilmu ini, puan-puan akan lebih utama untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid jika puan-puan berada dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan di sini. Yang pertama, perempuan yang tidak lagi pandai sholat, dan tiada sesiapa yang boleh mengajar sholat di rumah. Di rumah tidak ada yang boleh mengajar sholat, maka puan mesti pergi ke masjid untuk sholat. Kenapa? Dengan sholat berjamaah di masjid, pada masa yang sama puan akan belajar cara sholat yang betul. Jika sudah di rumah, sudah ada yang mengajar untuk sholat, jika puan memang sudah pandai untuk sholat, maka cantik untuk sholat di rumah. Jika keadaannya seperti ini, maka lebih utama untuk sholat di masjid, agar seperti yang terjadi pada banyak kaum perempuan pada masa Rasulullah SAW. Mereka bukan saja pergi ke masjid untuk sholat, mereka pergi ke masjid untuk belajar sholat dari Rasulullah SAW, belajar hukum hakam dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kaum perempuan lebih utama untuk sholat berjamaah di masjid jika puan sentiasa was-was dalam sholat. Jika sentiasa ada bisikan syaitan dalam sholat. Jika sentiasa ragu bilangan rakaat sholat. Jika sentiasa ragu, tadi dah baca Al-Fatihah ke belum? Tadi niat ke tak? Tadi ini ke tak? Jika selalu ada was-was dalam sholat,
pergilah ke masjid, solatlah berjamaah di masjid. Ia akan mengurangkan, boleh jadi menghilangkan was-was itu. Kenapa? Sebab sudah tak perlu pening lagi berapa rakaat. Ikutlah imam. Tak perlu pening lagi, tadi dah ruku ke belum. Ikutlah imam. Jika was-was, lebih utama bagi kaum perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah jika suami bawa puan untuk sholat berjamaah di masjid, maka lebih utama untuk puan sholat berjamaah di masjid. Sebab taat kepada suami pada perkara-perkara yang baik adalah diantara perkara yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Suami bawa untuk sholat berjamaah di masjid, maka ia diantara bahagian dari ketaatan kepada suami pada perkara-perkara yang cantik, pada perkara-perkara yang baik. Maka jika puan ada keadaan ini, ada salah satu ataupun tiga keadaan ini, maka lebih utama bagi puan, bagi kaum perempuan untuk sholat berjamaah di masjid berbandingkan dengan sholat seorang diri di rumah. Jika tak pandai sholat, jika sentiasa was-was, dan jika suami ajak tuan, bawa puan untuk sholat berjamaah di masjid. Okay. Mukadimah, bagian dalam mukadimah sholat berjamaah adalah berkaitan dengan bilangan sholat berjamaah. Berapa orang dikira sebagai sholat berjamaah? Adakah mesti 10 orang? Adakah mesti 3 orang? Atau berapa bilangan yang paling kurang untuk sholat berjamaah? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, seorang lelaki masuk ke dalam masjid dan Rasulullah SAW telah menunaikan sholat. Dia lambat datang untuk sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ala man yatasaddaqu ala hadza falyusalli ma'ah." Tidakkah ada sesiapa yang boleh bersedekah kepada orang ini, sholatlah bersama dengannya. Maka dalam keadaan tadi ada satu orang yang datang, Rasulullah dah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Maka orang itu tentunya akan sholat seorang diri, sebab semua yang lain dah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Tapi Rasulullah SAW suruh ataupun galakkan satu orang untuk sholat bersama dengan dia. Maka ianya mengajarkan kepada kita bahwa sholat berjamaah boleh tertunaikan meskipun hanya 2 orang. Satu imam, satu makmum. Satu imam, satu makmum sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, keutamaan-keutamaan yang tadi sebahagiannya telah pun kita sampaikan. Juga hadis yang lain diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, wa inna salatar rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat satu orang lelaki bersama dengan satu orang lelaki lebih utama, lebih elok, lebih cantik dibandingkan dengan solat seorang diri. Ianya menunjukkan juga kepada kita bahwa solat berjamaah tertunaikan dengan satu orang imam dan satu orang makmum. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, solat seseorang bersama dengan 2 orang makmum azka min salatihi ma'ar rajul, lebih elok, lebih cantik dibandingkan dengan solat satu imam, satu makmum. Wa ma kathura fahuwa ahabu ilallah. Semakin banyak bilangan makmum, maka ianya lebih dicintai oleh Allah. Yang paling sedikit imam dan satu orang makmum. Semakin banyak bilangan makmum, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita kenapa kita lebih cantik untuk solat berjamaah di masjid dibandingkan dengan kita solat berjamaah di rumah. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Tadi Abdullah bin Mas'ud, ini Abu Mas'ud, 2 orang yang berbeza. Tadi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi berasal dari Mekah. Ini Abu Mas'ud Al-Ansari berasal dari Madinah, berasal dari kampung Badar, kampung yang di dekat sana terjadi perang Badar. Abu Mas'ud Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang boleh menjadi imam? Dalam mukadimah ini
Tentunya siapa yang paling layak untuk menjadi imam? Orang yang boleh menjadi imam yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang menjadi imam untuk satu kumpulan, untuk satu kaum adalah orang yang paling mahir dan paling banyak hafalan Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika bacaan mereka, kemahiran mereka dalam Al-Quran sama, fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling faham tentang hukum hakam, yang paling faham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika kefahaman mereka dalam sunnah adalah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu hijrah. Itu jika terjadi pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi pada masa kita adalah orang yang lebih tua, tentunya lebih dahulu dalam mengenal Islam. Fa in kanu fil hijrati sawa, jika mereka sama dalam berhijrah, umur mereka sama, fa aqdamuhum silman, siapa di antara mereka yang lebih awal memeluk Islam. Tentunya ini berada pada keadaan yang kumpulan tersebut semua adalah mu'allaf, tapi kita terlahir dari keluarga muslim, kita terlahir pada masyarakat Islam, maka boleh jadi yang lebih senior di antara kita itu yang lebih patut untuk menjadi imam jika semua keadaan dia seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Dia paling mahir dalam Al-Quran, dia paling mahir dalam sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi keutamaan dia adalah dia lebih senior dibandingkan dengan, dia lebih tua dibandingkan dengan jamaah yang lain. Di antara apa yang boleh kita ambil pengajarannya adalah keutamaan untuk menjadi imam diberikan kepada orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Yang kedua, keutamaan kedua diberikan kepada orang yang memiliki kefahaman akan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah keutamaan yang ketiga diberikan kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih dahulu masuk Islam. Tentunya jika syarat-syarat yang pertama tadi telah pun terpenuhi. Jika yang lebih tua tak ada hafalan Al-Quran, jika yang lebih tua tiada kefahaman akan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam salat, maka tentunya yang lebih muda, yang ada kefahaman tentang Al-Quran, yang ada kefahaman tentang sunnah, lebih utama untuk menjadi imam. Juga berkaitan dengan keadaan siapa yang boleh menjadi imam. Di antara yang boleh menjadi imam adalah kanak-kanak yang dah mumayyiz. Kanak-kanak yang dah mumayyiz. Puan dengan anak-anak perempuan puan nak solat berjamaah di rumah. Ada seorang anak ataupun cucu yang lelaki, maka dia yang akan menjadi imam. Dia boleh menjadi imam jika dia mumayyiz. Contoh keadaan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW adalah apa yang diriwayatkan dari Amr bin Salamah. Amr bin Salamah pada masa Rasulullah SAW, dia adalah seorang kanak-kanak, sama ada umur 6 ke 7 ke 8 tahun pada masa Rasulullah SAW. Beliau menceritakan, dahulu aku adalah seorang budak yang kuat menghafal. Dia kanak-kanak tapi kuat dalam menghafal. Lalu aku hafal banyak surah-surah Al-Quran. Lalu ayahku pergi bersama dengan sekumpulan kaumnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada ayah saya, kata Amr bin Salamah, dengan beberapa orang dari kampung kami tentang hukum hakam salat. Rasulullah SAW bersabda kepada kumpulan itu, kepada ayah Amr bin Salamah dengan mengatakan, ya ummukum aqra'ukum. Yang patut menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Dan Amr bin Salamah, yang pada masa itu adalah seorang kanak-kanak, beliau adalah orang yang paling banyak hafalan. Kerana aku paling banyak hafal, maka mereka melantikku menjadi imam. Masa itu aku mengimamkan mereka dengan memakai burdah kecil milikku yang berwarna kuning. Dan bila aku sujud, ternampak bahagian tubuh badan yang tak patut nampak. Artinya, kain yang dia pakai mungkin terangkat masa dia tengah sujud, sehinggalah
Ada seorang perempuan dari kampung tersebut yang berkata, berikanlah kain untuk menutup aurat imam muda kita ini. Lalu mereka pun membelikan untuk Amr bin Salamah satu jubah Oman yang Amr bin Salamah mengatakan, saya tak pernah rasa seronok, rasa gembira. Ada orang hadiahkan kepada saya jubah untuk menjadi imam, masa itu aku menjadi imam ketika umur 7 ataupun 8 tahun. Maka jika kanak-kanak dah pandai solat, dah pandai membaca Al-Quran, dia layak dan boleh untuk menjadi imam. Tapi tetap jika ada yang dewasa, lebih banyak hafalan Al-Quran, lebih faham tentang hukum hakam, maka yang dewasa lebih utama untuk menjadi imam. Tapi inilah pada masa Rasulullah SAW, satu kampung dewasa banyak, tapi yang paling banyak hafalan orang di kampung itu adalah Amr bin Salamah, budak umur 7 tahun. Pada masa Rasulullah, dia yang dilantik untuk menjadi imam. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW katakan, ya ummul qauma aqra'ukum ya ummukum aqra'ukum. Yang patut menjadi imam di antara kamu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini kanak-kanak yang belum baligh boleh menjadi imam jika mereka telah mumayyiz, telah pandai solat. Jika tak pandai lagi solat, lepas ruku lari sana, lepas ruku lari sini. Jika budak-budak yang masih seperti itu memang tak boleh menjadi imam. Budak-budak yang masih berlari-lari dalam solat mesti menjadi makmum meskipun imamnya adalah ibu dia. Ibu boleh menjadi imam untuk kanak-kanak yang tak lagi pandai solat. Kanak-kanak yang masih suka lari dalam solat ini, mereka boleh menjadi makmum kepada imam perempuan. Bukankah imam ini mesti lelaki, makmum mesti perempuan? Ini kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz, kanak-kanak umur 4 tahun, 5 tahun yang lepas rukuk lari, lepas sujud lari, ini boleh dia menjadi imam kepada, menjadi makmum untuk ibu dia jadi imam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jika dalam salat aurat terbuka tanpa sengaja, maka ianya dimaafkan dan tidak membatalkan salat. Itu diantara perkara yang telah kita pelajari di dalam kelas basic salat, kelas asas salat yang kita pelajari dalam masa sebelum Ramadan hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara perkara yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan siapakah yang boleh menjadi imam. Orang yang kurang upaya, orang yang buta pun boleh menjadi imam jika mereka boleh membimbing salat. Saya masih ingat ketika saya belajar di Mesir dulu, banyak di antara imam-imam di Mesir buta sejak lahir, tak boleh melihat sejak lahir. Tapi kerana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kurnia kuatnya hafalan, mereka hafal Al-Qur'an meskipun mereka tak pernah membaca tulisan Al-Qur'an, meskipun mereka tak boleh membaca tulisan apa tu, mereka hanya menghafal melalui mendengar. Tapi kerana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keadaan seperti ini ada, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam dan dia adalah orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum. Apabila Rasulullah bermusafir, mungkin di antara perkara yang kita tidak perhatikan adalah di Madinah tidak semua orang bermusafir bersama dengan Rasulullah. Ramai orang yang duduk di Madinah ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat yang lain bermusafir. Terkadang Rasulullah bermusafir beberapa hari, terkadang beberapa minggu, terkadang beberapa bulan. Maka di Madinah Rasulullah akan lantik seseorang untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang sentiasa dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam dalam solat berjamaah 5 waktu ketika Rasulullah bermusafir adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Orang buta menjadi imam pada masa Rasulullah, dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah tidak bermusafir, maaf, Rasulullah akan menjadi imam dan Abdullah bin Ummi Maktum akan menjadi tukang azan
untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajarannya adalah orang buta boleh menjadi imam. Dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Ummi Maktum, seringkali Rasulullah lantik untuk menjadi imam di Masjid Nabi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusafir. Dan yang terakhir, di antara orang yang boleh menjadi imam dari kaum lelaki adalah orang yang berada dalam keadaan bertayamum. Orang yang bertayamum, Amr bin Al-As pernah memimpin sholat dalam keadaan bertayamum. Jamaahnya semua sholat dalam keadaan berwudu. Artinya imam tak boleh berwudu, imam tak boleh bersuci dengan menggunakan air, imam bertayamum. Makmum semua sholat dalam keadaan berwudu. Ini terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin As radhiyallahu an, di mana pengajarannya adalah orang yang bertayamum boleh menjadi imam bagi orang yang berwudu. Kemudian selagi solat imam adalah solat yang sah, maka solat makmum pun solat yang sah. Imam solat dengan tayamum, solat dia sah. Maka kita pun yang solat dalam keadaan sempurna berwudu, solat kita sah meskipun kita menjadi makmum kepada imam yang solatnya dalam keadaan bertayamum. Mungkin sebagian dari kita menyangkakan bahwa orang yang tayamum ini darjah kesucian dia hanya separuh bagi orang yang berwudu. Berwudu ini sempurna, berwudu kena jadi imam. Tidak, pada masa Rasulullah pun ada keadaan yang orang sholat dalam keadaan bertayamum menjadi imam bagi orang-orang yang sholat dalam keadaan berwudu. Dan yang terakhir berkaitan dengan hukum hakam, bolehkah perempuan menjadi imam? Perempuan boleh menjadi imam hanya untuk kumpulan kaum perempuan. Dari Ra'ithah Al-Hanafiyah dia menceritakan, Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah mengimamkan sekumpulan perempuan dalam sholat fardu. Dan imam Aisyah pada masa itu menjadi imam, berdiri di tengah-tengah mereka. Dan pengajarannya adalah perempuan boleh menjadi imam bagi sesama kaum perempuan, dan jika perempuan menjadi imam, maka dia akan berdiri di tengah-tengah, berada satu baris dengan jamaah perempuan yang lain. Dan ini nanti di antara perkara-perkara yang akan kita perincikan dalam hukum hakam salat berjamaah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan apa yang nanti kita akan perincikan di dalam majelis ilmu kita. Maka saya menjemput semua tuan-tuan dan puan-puan untuk boleh hadir bersama-sama dalam kita memperincikan dan membahas bagaimana kita menyempurnakan solat berjamaah, bagaimana kita menyempurnakan solat-solat sunnah kita, dan bagaimana kita menyempurnakan serta memahami hukum hakam yang berkaitan dengan solat orang yang bermusafir. Saya akan memberikan kesempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyampaikan soalan, dan tentunya saya utamakan soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita pelajari, sebab jika tuan-tuan menanyakan soalan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari nanti, maka jawabannya akan datang nanti ketika kita tengah memberikan perincian tentang hukum hakam itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tilabah Allah warzuqna jitinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu 'ala nabi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan buka mikrofon untuk tuan-tuan dan puan-puan sampaikan soalan. Jika ada soalan, jika tak ada soalan, maka ini adalah majlis ilmu kita di pagi hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Ada yang sudah mengangkat tangan ingin menyampaikan soalan, maka saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Muhaini Muhammad, boleh Puan sampaikan soalannya?
sikit je ni. Tadi Ustaz akhiri dengan perempuan menjadi imam di tengah-tengah. Adakah satu baris ataupun imam ke depan sikit? Okey, betul. Ini di antara apa yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, dia menjadi imam untuk kaum perempuan dan berdiri di tengah. Berdiri di tengah satu baris dengan kaum perempuan tersebut. Imam berada di tengah. Jika makmumnya dua orang perempuan, yang satu berada di tepi kanan, yang satu berada di tepi kiri, satu baris, imam akan memimpin solat tersebut. Jika imam sedikit ke depan, maka tidak merusak solat berjamaah tersebut. Tapi apa yang dilakukan pada masa sahabat Nabi SAW, pada masa Rasulullah SAW, mereka akan solat dalam satu baris. Mereka akan solat dalam satu baris. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada soalan yang lain, Puan Muhaini? Jika tiada, maka ada Puan Faridah. Boleh Puan sampaikan soalan? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya, mana yang lebih afdal? Saya dengan anak perempuan saya memang selalu solat berjemaah setiap waktu. Keadaannya sekarang, dia online kelas dia, katalah asar masuk 4.30, sedangkan kelas dia akan habis pukul 5. Jadi mana yang lebih afdal? Sebab kami sentiasa solat berjemaah. Tadi adakah saya perlu solat dahulu meninggalkan dia, atau saya boleh tunggu dia sehingga pukul 5 tu kami solat berjemaah? Okey. Minta pencerahan daripada Ustaz. Ada soalan yang lain, Puan? Tadi ada dalam salah satu kuliah Ustaz tadi kata masa seorang lelaki masuk, masa tu baginda sudah habis solat. Lepas tu baginda mengatakan, adakah di antara kamu yang ingin bersedekah? Itu yang saya tak faham dalam ayat tu. Dua soalan itu. Okey, terima kasih Puan atas soalannya. Yang pertama, berkaitan dengan keadaan Puan yang mahu melaksanakan solat berjamaah bersama dengan anak perempuan yang dia habis kelas pukul 5 petang, masih waktu asar dan tidak disifatkan sebagai melambatkan solat asar. Jika Puan melaksanakan solat berjamaah bersama dengan anak perempuan Puan, solat asar berjamaah dengannya pada pukul 5, ia tetap disifatkan sebagai solat berjamaah yang cantik, solat berjamaah yang sempurna, dan solat berjamaah tersebut tetap ditunaikan pada waktunya dan tidak ada sedikit pun kesilapan pada perkara itu. Melainkan jika yang terjadi adalah Puan kena menunggu seseorang yang tengah operation, dan operation ini akan habis 5 minit sebelum maghrib, maka kita solat awal waktu. Kita tak payah menunggu orang yang lambat keadaannya seperti itu. Tapi apa yang Puan ceritakan tadi, dia masih solat pada permulaan waktu asar, maka tiada sedikit pun kekurangan pada solat berjamaah yang Puan lakukan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tadi hadis yang diriwayatkan bahwa ada seseorang datang ke masjid, Rasulullah dan para sahabat dah selesai melaksanakan solat berjamaah. Apa maksud ucapan Rasulullah SAW meminta kepada salah seorang dari sahabat untuk bersedekah? Bersedekah maksudnya adalah dengan solat berjamaah dengan orang yang baru saja datang tadi, yang datang lambat. Kenapa dinamakan sebagai sedekah? Rasulullah SAW sebutkan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Ketika kita membantu orang untuk boleh melaksanakan solat berjamaah, itu adalah benda baik yang kita lakukan. Dan setiap kebaikan disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai sedekah. Maka Puan tadi, contoh keadaan Puan menunggu anak perempuan Puan sehingga habis kelas pukul 5 dan Puan solat berjamaah dengan dia. Apa yang Puan lakukan adalah bersedekah. Kenapa dinamakan sebagai bersedekah? Sebab Puan melakukan satu kebaikan untuk anak. Satu kebaikan untuk anak adalah satu kebaikan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik adalah sedekah, maka apa yang Puan lakukan pun bahagian dari sedekah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bali, jika ada... Ustaz, sedangkan para sahabat tadi sudah pun selesai menunaikan solat, adakah
Maknanya mereka solat sekali lagi. Adakah mereka solat sekali lagi? Itulah di antara perkara yang nanti akan kita pelajari dalam solat-solat fardu dan solat-solat sunnah. Di antara bentuk solat-solat sunnah yang boleh untuk kita laksanakan adalah orang yang dah solat, kemudian melaksanakan solat yang sama selepas dia melaksanakan solat tadi. Itu di antara perkara yang nanti kita akan perincikan di dalam hukum hakam yang akan kita bahas. Tapi ia adalah solat sunnah. Di antara solat sunnah adalah mengulang solat. Solat yang pertama, solat fardu. Solat yang kedua yang dia ulang berjamaah tadi disifatkan sebagai solat sunnah. Dan itu adalah di antara bentuk di antara solat-solat sunnah yang nanti kita akan perincikan, nanti kita akan pelajari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih, Ustaz. Afwan, jazakillah khairan. Jika ada yang lain, saya akan berikan kesempatan, saya akan berikan masa 2 menit untuk yang lain bertanya. Jika tidak ada soalan, maka kita akan tutup majlis ilmu kita di pagi hari ini, insyaAllah. Okey, ada Puan Zaleha nak menyampaikan soalan. Saya nak bertanya, sekiranya di pejabat, kita jemaah wanita, kita solat di belakang tabir kan. Kalau katakanlah kita solat sendiri, baru permulaan lah, macam selepas Fatihah tiba-tiba ada imam lelaki nak mula solat, bolehkah kita berhenti atau bolehkah kita berhenti, dan kat mana solat sendiri itu yang kita boleh berhenti untuk kita join? Puan tengah solat sendiri di satu surau ke di satu RNR, tengah solat sendiri, kemudian tiba-tiba ada satu kumpulan tengah solat berjamaah. Itu di antara perkara yang kita akan perincikan. Di antara perkara yang kita akan perincikan, jawaban ringkasnya adalah Puan boleh bertukar niat untuk ikut dengan solat berjamaah itu. Puan boleh bertukar niat. Semula Puan dah berniat untuk solat seorang diri, tapi sekarang ada orang yang nak solat berjamaah, maka Puan boleh ikut dia. Boleh niatkan dalam hati bahawa saya akan ikut solat orang itu. Maka Puan akan solat berjamaah. Itu di antara isu-isu yang muskil dalam solat berjamaah yang kita akan perincikan, karena perkara itu tidak kita jumpai dalam buku-buku yang ringkas. Perkara seperti itu mudah untuk kita jumpai di dalam kitab-kitab besar yang disusun oleh Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi, Al-Imam Ibn Rifah, Al-Imam Al-Ghazali. Banyak isu-isu itu, tapi sebab perkara-perkara itu tidak kita jumpai dalam buku-buku yang ringkas, maka itulah penyebab utama kenapa kita perlu hadir dalam majlis ilmu ini, kerana kita akan cuba untuk himpunkan perkara-perkara yang susah untuk kita jumpai dalam buku-buku yang ringkas ini, agar banyak perkara-perkara dalam hukum hakam solat berjamaah, hukum hakam solat sunnah, dan solat bermusafir mudah untuk kita fahami, mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada Puan Fuzilah mahu menyampaikan soalan, boleh Puan sampaikan? Okey, Puan kena tekan unmute mikrofon dulu, baru Puan boleh sampaikan soalan. Okey, saya belum lagi dengar suara Puan. Okey, dengar Ustaz? Okey, sekarang alhamdulillah saya boleh dengar Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berniat nak berjemaah sedang imam dah mulakan solat, tapi imam buat solat sunat tanpa pengetahuan makmum. Bolehkah makmum terus solat fardu mereka atau perlu dibatalkan? Okey, cantik perkara seperti ini. Jawaban ringkasnya adalah boleh terus solat fardu, boleh menjadi makmum solat, niat solat fardu, imam solat sunnah. Dan perkara ini banyak terjadi masa solat tarawih hari itu. Imam tengah solat tarawih, kita makmum datang lambat, belum lagi solat isya. Boleh kita berniat untuk solat isya di belakang makmum yang tengah solat tarawih.
Makmum akan sholat, imam akan sholat 2 rakaat. Lepas imam salam, kita sebagai makmum akan tambah lagi 2 rakaat yang kurang. Perkara ini perkara yang mudah untuk kita amalkan dan mudah untuk kita pelajari. Dia ada antara perkara-perkara yang juga nanti kita akan perincikan di dalam kelas ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih Ustaz. Afwan, jazakillah khairan, Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kamarudin, boleh Tuan sampaikan apa yang ingin Tuan sampaikan? Saya nak minta pandangan Ustaz pilihan. Pilihan pertama ialah kalau saya surau, ada surau dekat rumah, dia punya jemaah tak ramai. Jadi kalau kita pergi situ, kita akan duduk di barisan depan, saf. Lagi satu, ada satu masjid jauh sikit dari rumah kita, tapi jemaah dia ramai. Ya. Jadi manakah patut pilihan kita? Nak ke surau atau ke masjid? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua? Itu saja. Okey. Kita ada 2 pilihan, solat di surau atau solat di masjid. Solat di surau, jamaahnya sedikit, 4 orang, kita mesti confirm solat di baris yang pertama. Atau jamaah di masjid, jamaah 300 orang, kita akan solat di baris yang terakhir. Dua-dua tempat tadi, dimanapun kita solat, dua-dua utama. Tuan pilih hari ini untuk solat di surau, Tuan dapat keutamaan. Tuan pilih untuk solat di masjid, Tuan dapat keutamaan. Mana satu yang lebih utama? Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan, wa ma kathura fahuwa ahabbu ilallah. Mana yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah. Maka lebih utama jika kita tengok kepada hadis tadi untuk Tuan solat di masjid meskipun terpaksa solat di sop yang kedua, ketiga ataupun sop akhir, sebab jamaah yang lebih banyak adalah lebih utama. Dalam mazhab Syafi'i, kesimpulan yang disebutkan pun sama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, lebih utama kita solat di masjid yang jamaahnya lebih luas, kecuali jika kita tinggalkan surau ini akan mati. Surau ini jadi orang tak pergi surau lagi. Jika kita tak solat di situ, maka sepilah surau, menangislah surau. Jika keadaannya membuat seperti itu, raikanlah surau. Raikanlah surau. Tak payah pergi ke masjid, raikan surau, ramaikan surau, hidupkan surau. Itu yang lebih utama dalam mazhab Syafi'i, agar tidak ada rumah Allah yang kita matikan. Tidak ada rumah Allah yang kita matikan. Itu jadi keutamaan menghidupkan rumah Allah. Tapi jika keadaannya kita datang ke surau ketidak, orang tetap ada yang solat di surau tersebut, kita lebih utama untuk solat di masjid yang lebih banyak jamaahnya. Melainkan kita boleh menyebabkan surau mati, surau jadi hilang jamaah, maka kita solat di surau. Orang nampak kita solat di surau, jadi rajin pergi ke surau. Lebih utama lagi Tuhan pergi ke surau. Cantik, banyak orang-orang yang terinspirasi dengan Tuhan pergi ke surau, menjadi orang semangat untuk salat di surau. Tuan Haji itu pun dia rajin pergi ke surau. Kita jom pergi surau. Semua pergi ke surau kerana Tuhan, maka itu keutamaan yang cantik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hadani Allah wa yakum ajmain. Saya berikan kesempatan lagi jika ada satu orang yang mahu menyampaikan soalan. Ada Puan Zarina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Kalau seorang wanita dia bersolat di masjid, kedudukan saf dia yang mana yang paling baik? Adakah betul-betul di belakang imam ataupun di tempat lain? Okey. Terima kasih. Isu seperti ini mudah. Jika dia jumpa tempat tepat di belakang imam, itulah. Jika ada makmum baru, barisan baru, memang di belakang imam. Itu yang paling utama. Tapi sebahagian dari masjid, sebahagian dari surau, bentuknya memaksa kaum perempuan untuk berada sebelah kiri. Maka jika keadaannya seperti itu, maka kita ikut kepada keadaan yang memudahkan kita. Tapi hukum asal dia, mana ada baris baru, sama ada lelaki ataupun perempuan, akan berdiri di belakang imam. Akan berdiri di belakang imam. Bukan di kanan masjid, bukan di kiri masjid, bukan di kanan surau, bukan di kiri surau, tapi tepat di belakang imam. Itu yang paling utama, sama ada lelaki ataupun perempuan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majelis ilmu ini, dan kita berikan kesempatan kepada
Puan Siti Kiftiah, admin, untuk menutup majlis ini, dan jika ada pengumuman, beliau akan, Puan Siti Kiftiah akan menyampaikan pengumuman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Puan Siti Kiftiah. Ustaz, sebentar dekat FB saya tak sure sama ada soalan dah terbaca atau belum. Saya bacakan Ustaz. Di FB satu soalan. Ustaz, bolehkah ibu mengimamkan anak lelaki yang berusia 12 tahun jika anak tidak berapa mahir tentang tajwid? Jika ya, bagaimana kedudukan barisan solatnya? Ustaz, maaf, Ustaz mute. Okey. Kanak-kanak yang belum baligh, kanak-kanak yang belum lagi pandai solat, kanak-kanak yang belum lagi tahu hukum hakam, dia boleh menjadi makmum kepada ibunya, kepada kaum perempuan. Ibunya akan menjadi guru kepada dia. Maka ibunya niatkan dia untuk menjadi guru untuk mengajarkan kanak-kanak tersebut solat. Tapi kanak-kanak yang dah mumayyiz, jika kanak-kanak tersebut dah mayyiz, atau kanak-kanak yang dah baligh, memang tak boleh menjadi makmum kepada ibu yang menjadi imam. Ibu mesti mengajarkan dia solat di luar solat, bukan dalam keadaan solat berjamaah. Tapi jika kanak-kanak ini tidak diukur kepada umur, kadang umur 13 tahun, tapi pikiran dia macam budak-budak umur 5 tahun, itu ada keadaan seperti itu, maka dia tak lagi disifatkan sebagai mumayyiz. Jika dia belum lagi mumayyiz, belum pandai solat, belum tahu hukum hakam solat, belum tahu macam mana menutup aurat dalam solat, maka keadaan orang yang belum mumayyiz boleh menjadi makmum bagi ibu jika keadaan anak masih seperti itu. Tapi jika anak memang dah pandai dalam perkara yang lain, anak tersebut dah disifatkan sebagai mumayyiz, dia mudah faham, dia sudah tahu tentang halal dan haram, dia dah tahu tentang banyak hukum hakam yang lain, maka jangan dijadikan sebagai makmum. Ajarkan dia solat di luar solat. Ajarkan solat di luar solat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu jawabannya kata soalan itu, dan jika ada perkara lain boleh Puan Siti Kiftiah sampaikan. Okey Ustaz, tak ada. Itu sahaja soalan yang ada di FB. Okey, Alhamdulillah telah selesai. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang telah join kelas pada hari ini, sama ada di Facebook ataupun di Zoom di Anum Quran. InsyaAllah start pada minggu hadapan dan seterusnya, tiada lagi streaming di FB. Kepada sesiapa yang tengah join by Facebook dan belum lagi berdaftar, boleh berdaftar melalui WhatsApp, iaitu di 011-2833-7065, atau saya ulang semula di 011-2833-7065, iaitu boleh melalui WhatsApp saya. Okey, insya-Allah kita akan bertemu kembali pada hari dan masa yang sama, iaitu pada minggu hadapan. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Terima kasih dan selamat berhujung minggu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakallah Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.